Assalamualaikum semua pendengar. Nama aku Nana Kim. Mungkin ada yang pernah dengar cerita seram aku di TikTok. Aku udah lama dah nak kongsi cerita kat FS nih. Tapi disebabkan aku busy, aku tunda niat aku tuh. Sekarang baru ada masa sikit. Maaf kalau tak seram, tapi ada sedikit pengajaran. Kisah ini terjadi kira-kira 4 tahun lalu, waktu aku masih menuntut di sebuah university di selatan tanah air. Jika ada ke lapangan nih, aku dan beberapa orang teman aku akan pergi ke uptown untuk jalan-jalan cuci mata. Dan geng kami nih memang ada habit yang sama, suka pergi bandel. Tidak dinafikan, barangan bandel nih memang cantik, dan ada yang dari jenama terkenal, nampak masih baru. Kami panggil gerai bandel ini sebagai butik. Tapi, kisah yang ingin aku ceritakan ini adalah gerai bandel yang menjual anak patung terpakai. Masih segar di ingatan aku kejadian malam itu. Kami berenam pergi ke uptown untuk berjalan-jalan. Tiba di satu gerai menjual anak patung terpakai, aku jadi excited. Tak macam teman aku yang lain, jorang tak minat sangat dengan anak patung. Hanya aku yang leka membeli anak patung tu, beraneka jenis dan saiz. Semuanya masih elok dan bersih pula tuh. Kedai itu pun tak ada pelanggan, walaupun banyak jenis anak patung yang comel-comel tergantung. Akhirnya, setelah lama memilih, aku decide untuk ambil seekor anak patung keldai. Berwarna biru laut dan berbulu. Paling menarik tumpuan aku adalah rambut atas kepala dan belakangnya tuh macam rambut manusia. Saiznya tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. Sesuai untuk aku buat peluk masa aku tidur. Jadi, aku pun beli yang itu dan bawa pulang ke rumah sewa. Pada awalnya, semua macam biasa. Tapi, ada satu malam tuh, waktu aku nyenyak tidur, tiba-tiba dada aku sesak. Badan aku terasa berat, macam dihempap sesuatu. Leher aku macam dijerut. Dan ia berlanjutan sehingga beberapa hari. Jadi, aku pun mengadu pada rakan-rakan sebeli aku. Tapi kami semua tak tahu apa punca gangguan tu. Suatu pagi, waktu aku sibuk mengemas rumah, tiba-tiba aku tengok anak patung keldai itu berada di ruang tamu. Bila aku bertanya pada yang lain, dorang juga tak tahu. Dan tiada siapa yang tahu siapa yang pindahkan dari katil aku. Katil aku pula double decker dan aku di tingkat atas. Patung tu pula aku letak hujung kepala katil. Mustahil tergolek sampai ke ruang tamu. Walaupun aku pelik, tapi aku masih tak syak apa-apa. Tapi setiap malam aku akan rasa macam ada makhluk lain yang datang mengganggu. Badan aku terasa sakit. Sehinggalah pada suatu malam tu, waktu aku tidur mengiring, aku tengok anak patung keldai itu sedang duduk. Sedangkan aku baringkan dia untuk aku peluk. Anak patung tu duduk menghadap ke dinding. Aku otomatik rasa seram dan terus campak ke ruang tamu. Aku letak dalam bakul pakaian. Keesokannya, aku pandang anak patung di dalam bakul tu, dan secara tiba-tiba, aku rasa seram. Aku dah tak nampak kecomelan anak patung tu. Warna yang cantik pun, aku nampak suram dan menakutkan. Anak patung tu nampak lusuh bila ditenung lama-lama. Kawan-kawan aku pun cakap, patung tu nampak seram. Sejak kejadian tu, anak patung tu aku letak di luar bilik. Aku dah kurang dihempap. Tapi pintu bilik dan pintu rumah kerap diketuk dalam pukul 2
atau 3 pagi. Waktu orang dah nyenyak tidur, tiba-tiba ada ketukan. Bukan ketukan biasa. Ia diketuk seolah-olah menggunakan kepala dan lambat-lambat. Memang seram. Dan kami syak ada kaitan dengan anak patung bandel tu. Bila bangun pagi, anak patung keledai itu akan berubah posisi. Sekejap dalam bakul, sekejap badan separuh di luar bakul. Kami semua rasa ada benda lain dalam anak patung ni. Tapi masa tu tak ada yang berani buang. Dan bila aku perhatikan rambut keledai itu, hati aku kuat mengatakan itu rambut manusia yang betul. Dan anak patung tu dulu mungkin dijual harga yang tinggi. Aku pun tak tahu asal-usul pemilik anak patung tu. Akhirnya, aku decide untuk pergi cari penjual barang bandel tu. Aku nak tanya dia tentang anak patung keledai itu. Tapi, bila aku pergi, gerai itu dah tak ada. Beberapa kali aku pergi cari, tapi tak jumpa. Aku tak tahulah ke mana dia pergi. So, untuk keselamatan, aku buang je anak patung tu. Aku harap tak ada orang jumpa dan juga ambil. Aku nak bakar, tapi aku takut. Sekian saja cerita pendek aku ni. Tapi, aku harap ada pengajaran. Nak beli barang bandel, boleh. Tapi, kalau boleh, elakkan beli anak patung. Sebab anak patung ni senang benda lain nak menumpang. Aku ada dengar petikan ceramah seorang ustaz yang banyak handle kes sebegini. Mujurlah, tak ada yang dirasuk, cuma gangguan je. Memang lepas kejadian tu, aku dah tak beli apa-apa barang bandel. So, ambil pengajaran daripada cerita aku ni. Sekian.